Kumpulan kami akan membentangkan mengenai teknik kerusi panas dalam cerpen yang bertajuk Kuih Baku Limau Mandarin yang terdapat dalam antologi teks Komsas. Ku ingin berterima kasih tingkatan 1. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nik Syazwani Izzati binti Saidi. Baiklah, kumpulan kami telah memilih Komsah antologi tingkatan 1 iaitu cerpen Kuih Baku Limau Mandarin yang telah dikarang oleh Muhammad Helmi Ahmad. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Muhammad Uzi di 219209092 akan menerangkan pengenalan. Cerpen ialah gabungan dua patah perkataan iaitu cerita dan pendek. Cerpen menjadi terkenal dalam kesusastraan Melayu kerana diterbitkan dalam akhbar dan majalah yang jauh lebih luas penyebarannya. Perkembangan cerpen Melayu bermula apabila kegiatan persurat kabaran Melayu mencapai era kegemilangannya sekitar tahun 1930-an. Cerpen bukan sahaja menjadi medium yang mencerminkan sikap, perasaan, pandangan dan fikiran pengarang Melayu, malah sebagai hasil sastra yang memberikan gambaran tentang sesuatu zaman sama ada peristiwa yang berhubung dengan masalah sosial, politik dan juga ekonomi. Meskipun cerpen menggunakan unsur yang sama seperti novel iaitu tema, plot, watak dan peruntukan, latar serta sudut pandangan, tetapi wujud perbezaan dari segi pengolahan dan pengadunannya. Cerpen mengandungi antara 500 hingga 15,000 patah perkataan dan boleh mencecah angka 20,000 patah perkataan. Namun, cerpen yang baik adalah cerpen yang mengandungi sekitar 500 sehingga 5,000 patah perkataan. Hal ini kerana jumlah perkataan yang agak terhad menyebabkan cerpen tidak membicarakan sesuatu yang banyak, menimbulkan persoalan dan mengambil latar masa yang terlalu lama. Seterusnya, saya akan menerangkan teknik kerusi panas. Kerusi panas adalah kerusi yang diletakkan di hadapan kelas. Guru mengarahkan seorang pelajar duduk di kerusi itu dan bersedia menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Aktiviti ini menjadikan pelajar menghayati setiap watak dan perwatakan dan memahami plot cerita yang dipelajari. Teknik ini menerapkan kemahiran lisan para pelajar melalui pendapat dan perasaan yang dikemukakan. Guru dapat menerapkan beberapa perkara seperti kemahiran interpersonal, mencari maklumat, latihan bertanya dan menjawab soalan secara spontan atau berstruktur. Pelajar yang duduk di kerusi panas perlu menjawab setiap soalan dan tidak boleh mengatakan tidak tahu. Teknik ini sesuai bagi mengajar prosa tradisional, prosa, cerpen dan drama. Teknik ini mudah dan dapat menarik minat pelajar mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sekian saya serahkan kepada rakan seperjuangan yang lain. Hai, nama saya Tuan Zuraika binti Tuan Muta. Seterusnya saya akan menyambung kepada sinopsis cerpen ini. Mengisahkan Simpau, seorang ibu yang gembira apabila menerima panggilan telefon daripada Ling Meng yang hendak pulang beraya. Namun, berita gembira itu tidak disenangi oleh Lim Pao, si ayah yang masih menyimpan kemarahan terhadap anak perempuannya itu. Anak bongsu keluarga berbangsa Cina dipersalahkan atas segala musibah yang menimpa keluarga mereka, termasuklah kematian anak sulung lelaki mereka, Ling Fong. Simpau yang selama ini bersabar akhirnya bersuara menentang suaminya. Lim Pao terkejut melihat keberanian isterinya. Simpau menceritakan segala-galanya termasuklah punca kematian Lim Fong. Lim Pao mengisahkan kesalahannya. Sehari sebelum Tahun Baru Cina, kepulangan Ling Meng disambut dengan perasaan terharu. Akhirnya, mereka berkumpul sebagai sebuah keluarga semula. Saya teruskan dengan objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran yang pertama mempersembahkan watak dan perwatakan di dalam cerpen Kuih Baku Limau Mandarin dengan sesi bersoal jawab menggunakan teknik kerusi panas. Yang kedua, mengenal pasti nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerpen Kuih Baku Limau Mandarin. Standard kandungan yaitu bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan. Manakala standard pembelajaran pula 1.5.3 iaitu bersoal jawab dalam perbalan menggunakan soalan bertumpu dan mengemukakan jawapan yang sesuai dan betul secara bertata susila.
Sekian sahaja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Teknik pembelajaran yang kami gunakan ini membolehkan pelajar memahami sesuatu watak dengan lebih mendalam kerana dalam masa yang sama, mereka meletakkan diri mereka sebagai watak yang berkenaan. Seterusnya, teknik ini juga dapat mengungkapkan jalan cerita atau dikenali sebagai plot dan teknik plot walaupun hanya melihat kepada watak dan perwatakan. Guru juga berpeluang untuk memberikan motivasi kepada para pelajar untuk menjadi seorang yang berani bercakap maupun berlakon di hadapan kelas serta memupuk pelajar dalam mempelbagaikan kebolehan mereka serta membimbing pelajar agar sentiasa membina diri menjadi seorang pelajar yang aktif dan kreatif semasa pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama diberi Nur Amira binti Serial. Saya akan menjelaskan tentang tema. Tema bagi cerpen Kuih Bakul 5 Mandarin ialah nilai kekeluargaan. Apakah persoalan yang dapat kita lihat melalui cerpen ini? Yang pertama ialah kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya secara melulu. Yang kedua ialah perasaan dendam seorang ayah terhadap anaknya yang tidak mempunyai kesalahan. Yang ketiga ialah ibu yang berani menentang suaminya yang mempunyai pendirian yang salah. Persoalan yang terakhir ialah keinsafan seorang ayah terhadap kesilapannya yang membenci anaknya yang tidak bersalah. Seterusnya ialah langkah-langkah pelaksanaan teknik kerusi panas. Langkah yang pertama, guru akan membagikan murid kepada 3 kumpulan. Langkah yang kedua, setiap kumpulan dibagikan tugas untuk membincangkan watak dan perwatakan yang telah ditetapkan, iaitu watak dan perwatakan Simpau untuk kumpulan 1 dan watak perwatakan Limeng untuk kumpulan 2, manakala watak perwatakan Limpau bagi kumpulan 3. Langkah yang ketiga, setiap kumpulan diminta untuk membina soalan untuk diajukan kepada wakil kumpulan yang memegang watak yang telah ditetapkan. Langkah yang keempat, setelah soalan disiapkan, seorang wakil diminta untuk duduk di kerusi di hadapan kelas, manakala ahli kumpulan yang lain akan mengajukan soalan kepada murid tersebut tentang watak dan perwatakan dan murid tersebut perlu menjawab soalan secara spontan. Langkah yang kelima, jika pemegang watak tidak boleh menjawab, rakan kumpulan lain boleh membantu. Dalam masa yang sama, murid yang menonton akan mencatat watak dan perwatakan dalam lembaran grafik. Langkah yang keenam, penilaian guru dibuat berdasarkan kefahaman dan penerangan pelajar bagi setiap watak dan perwatakan yang telah ditetapkan pada setiap kumpulan. Langkah yang ketujuh, guru akan merumuskan watak dan perwatakan dalam cerpen ini. Langkah yang ke-8, setelah selesai sesi soal jawab, guru meminta murid untuk mengenal pasti nilai dan pengajaran yang terdapat dalam keseluruhan cerpen Kuih Bakul 5 Mandarin. Langkah yang terakhir, guru akan merumuskan keseluruhan cerpen kepada semua murid. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Kesimpulannya, teknik kerusi panas ini digunakan bagi mengajar aspek watak dan perwatakan. Oleh itu, teknik ini dapat menarik minat pelajar pada bidang sastra yang semakin dilupai. Dengan mempelajari teknik ini, pelajar berpeluang merasai situasi sebenar yang berlaku dalam cerita. Teknik kerusi panas ini membantu ingatan dan minat pelajar serta menimbulkan keseronokan semasa belajar. Oleh itu, guru dapat menerapkan ilmu dan nilai-nilai murni di samping mencungkil bakat pelajar dalam lakonan. Aktiviti lakonan yang digunakan juga menimbulkan semangat pelajar untuk menjiwai watak yang sesuai seperti dalam cerpen Kuih Bakul 5 Mandarin ini. Teknik ini sesuai bagi mengajar prosa tradisional, novel, cerpen atau drama. Hal ini kerana teknik ini mudah dan menarik minat pelajar untuk mengikuti aktiviti belajar dan mengajar. Oleh itu, guru perlu menguasai pelbagai teknik mengajar bagi mencapai matlamat tersebut.